Okey. Kami dari kursus SKP 2101.5 di bawah Dr. Nur Ayuni ingin membentangkan tentang dasar pembangunan negara. Nama saya Logan Ramanathan, nombor matrik 1934997. Nama saya Luqman Hakim bin Muhammad Firdaus. Nombor matriks 200962. Nama saya Nur Ali Arisha binti Asman. Nombor matrik saya 202387. Izwan. Nama saya Nur Izzah Hakimi bin Nur Azmi, nama matrik saya 20877. Nama saya Nur Faradilah binti Muhammad Sabri, matrik 20818. Alright. Dasar pembangunan negara merupakan dasar ekonomi negara Malaysia yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada 17 Jun 1951 dan digunakan sehingga tahun 2000. Berikut adalah faktor latar belakang dan ciri negara yang diambil kira dalam perancangan pembangunan negara, iaitu negara yang mengamalkan dasar ekonomi terbuka dan sistem ekonomi campuran, negara bersekutuan berbilangan yang mengandungi 14 negeri termasuk 3 wilayah persekutuan. Alright. Dua jenis pembangunan negara yang diperkenalkan di bawah rangka jangka panjang iaitu dasar pembangunan utama dan dasar khusus pembangunan. Itu kan? That's alright. Okey. Okey, terima kasih kepada Logan. Okay, kita pergi ke analisis data soalan 1. Soalannya, adakah dasar pensuastaan dapat mengurangkan beban kewangan negara? So pada berdasarkan caratapan yang di skrin ni, majoriti daripada responden menjawab ya dan segelintir menjawab tidak tahu. Okay, so daripada caratapan ini kita dapat tahu bahawa masih ada rakyat Malaysia yang tidak mengambil tahu atau kurang menghayati dasar-dasar pembangunan negara seperti dasar pensuastaan ini. Okey, seterusnya dasar soalan yang ketiga. Soalannya ialah dasar belia negara dibentuk melalui pembangunan kemahiran dan teknologi keusahawanan untuk mempersiapkan belia dengan teknologi terkini. Apakah anda bersetuju? Okey, Okey, berdasarkan caratapan ini, majoriti daripada responden menjawab ya, yang menunjukkan bahawa jawapan tersebut adalah salah. Okey, dan segelintir menjawab tidak, yang menunjukkan jawapan tersebut betul, dan terdapat 19% daripada responden menjawab tidak tahu. Okey, ini jelas menunjukkan bahawa responden tidak benar-benar mengetahui tentang dasar belia negara. Okey, oleh itu sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita hendaklah mengetahui dasar-dasar pembangunan negara yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk membangunkan negara ke arah lebih maju. Terima kasih. Seterusnya bagi soalan 4, mana soalan menyatakan bahawa dasar pensyarikatan melibatkan pemindahan kuasa kawalan dan kepentingan atau pelaburan kerajaan tertentu kepada sektor swasta. Benar atau tidak? Berdasarkan caratapan tersebut, didapati bilangan responden yang bersetuju dan bilangan responden yang tidak tahu adalah sama. Di sini jelaslah para responden masih alpa tentang dasar negara. Mungkin disebabkan kebanyakan responden kami dari umur lingkungan remaja yang masih tidak terdedah lagi dengan sektor pekerjaan. Kesimpulannya di sini adalah remaja tetaplah perlu mengambil tahu dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang sektor pekerjaan, memandangkan mereka juga akan menjadi tunggak negara. Dan seterusnya, soalan 5 yang kami akan
menyanyikan pendapat tentang adakah sikap masyarakat Malaysia itu merupakan cabaran dalam membuat dasar negara. Dan majoriti responden kami adalah bersetuju. Di sini jelaslah bahawa pentingnya sikap masyarakat Malaysia ini dalam membangunkan negara kita ke arah yang lebih maju. Okay, terima kasih kepada Farah Bila. Sekarang kita beralih kepada soalan ke-6. Pada pendapat anda, belia yang bersifat bersatu padu dapat menjadi penggerak kepada kemajuan negara dalam merealisasikan matlamat dasar belia. So daripada data yang diperolehi berdasarkan carta jelaslah menunjukkan bahawa responden kami majoriti bersetuju pada tahap yang tinggi mengenai isu belia yang bersifat bersatu padu akan menjadi kepada penggerak kemajuan negara kita demi merealisasikan matlamat dasar belia negara. Maka daripada sini sudah terang lagi bersuluh bahawa sifat bersatu padu ini adalah penting kerana dasar belia negara mensasarkan untuk melahirkan belia negara yang mempunyai stabil dari segi sahsiah dan juga ekonomi. Di sini kita dapat melihat kebanyakan daripada responden bersetuju. Namun masih terdapat segelintir responden iaitu sebanyak hampir 5% yang tidak bersetuju dengan kenyataan di sini. Ini mungkin kerana pendirian mereka yang mengambil remeh tentang sifat bersatu padu dan juga agak sedikit mementingkan diri. Kerana bersatu padu ini, amalan sikap bersatu padu ini adalah sangat penting dan menjadi akar umbi kepada kemajuan dari setiap aspek dalam sesebuah negara. Kemudian beralih kepada soalan 7. Pada pendapat anda, masyarakat berjiwa bebas merupakan cabaran penting untuk merealisasikan wawasan 2020. So daripada sini kita dapat lihat bahawa majoriti daripada masyarakat bersetuju bahawa masyarakat yang berjiwa bebas adalah cabaran yang penting untuk merealisasikan wawasan 2020. Pernyataan ini hal ini terbukti bahawa sikap berjiwa bebas ini sememangnya merupakan cabaran yang besar dan terpenting. Walau bagaimanapun, sikap ini juga dapat membuka minda supaya lebih berfikiran terbuka. Sebagai contoh, apabila masyarakat mempunyai jiwa yang bebas dan juga fikiran yang terbuka, kita dapat mentadbir sebuah negara itu dengan lebih sistematik. Sebagai contoh yang baru berlaku pada baru-baru ini iaitu COVID-19 atau pandemik, di mana kita sebelum itu telah berlakunya pertukaran kerajaan. So maka di sini adalah penting apabila masyarakat berfikiran terbuka untuk mengasingkan di antara politik dan juga isu yang lebih penting, iaitu COVID-19 ini yang mampu meragut nyawa berbanding dengan politik. So di sini kita boleh melihat bahawa politik di negara kita sudah beralih ke arah politik yang semakin matang, di mana kita dapat membezakan di antara perkara yang penting, kita dapat memberi keutamaan kepada perkara yang lebih penting berbanding hanya isu politik semata-mata. Kerana COVID-19 ini kita bermain dengan nyawa rakyat. Saya serahkan kepada Nur Izzah Hakimi. Okey, bagi soalan terakhir iaitu bagi pendapat anda, sikap-sikap negatif seperti tidak jujur menjadi cabaran untuk melaksanakan dasar pembangunan negara. Sebanyak 96% responden bersetuju dengan persoalan ini. So secara majoritinya, responden masih berfikiran waras dengan menyatakan sikap-sikap negatif seperti tidak jujur ini akan mengadakan konflik kepada usaha-usaha yang telah dirancang oleh pihak kerajaan. Perkara ini akan menjadi lebih rumit jika wujudnya dalam diri para pemimpin yang akan menimbulkan isu jenayah, kola putih seperti berlaku pecah amanah,
songlap rasuah dan perkara ini mampu menggugat keselamatan negara kita. So, bagi kesimpulan, tegasnya kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif yang sangat bersungguh-sungguh untuk mengangkat ekonomi negara ke tahap yang paling maksimal. Biarpun begitu, kerajaan juga sangat mengambil kira kesan jangka pendek dan panjang terhadap suatu pelaksanaan dasar pembangunan tersebut. Justru tidak hairanlah aspek pembasmian kemiskinan, peningkatan KDNK dan taraf ekonomi seisi rumah dibangunkan seiring dengan penyusunan semula masyarakat dan agihan ekonomi yang seimbang antara semua kaum, masyarakat dan juga kawasan. Setakat itu saja, sekian terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.